La taqrabus salah. Tengok nampak trik. Dia tak ingat, dia minum dulu. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dalam Quran tuan-tuan, betul-betul datang daripada Allah. Tak ada dah. Mana ada Quran? Quran ni sahih ke dhaif ke maudhu'? Mana ada? Pening orang jawab macam tu. Quran memang datang daripada Allah. Baik. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu solat melainkan bila kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sedar balik. Maksudnya, kamu boleh minum arak, tapi jangan minum arak waktu nak semayang je. Ayat tu ada dalam Quran tuan-tuan. Sahih ke ayat ni? Sahih je. Memang datang daripada Allah. Boleh beramal tak hari ni? Kita kata, pukul 12.30 ni nak semayang dah. Tunggu dulu lah. Lepas semayang, zuhur, qabliyah, ba'diyah 2 rakaat lebih kurang, jom. Pasal apa? Lambat lagi asar. Allah kata jangan minum waktu nak semayang je. Hamai mana ni? Ada dalam Quran, Syekh. So kita nampak tak? Ada sahih sabit daripada Nabi satu isu. Dia belum tentu lagi boleh menjamin ketepatan kesimpulan kita. So kita tengok hadis ni. Hadis ni sahih. Inna lillah tis'atan wa tis'ina sana. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ni sahih. Allah ada 99 nama. Baik. Adakah kesimpulannya 99 nama Allah? Kita kata, tak. Nama Allah bukan 99. Bahkan nama Allah tidak terhitung. Datang daripada mana? Datang daripada hadis yang lain. Datang daripada hadis yang lain. Nah, kalau tengok dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istasarta bihi fi ilmil ghaib indak. Kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW bila mana dia nak berdoa, dia sebut nama Allah. Dia kata, Tuhan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin. Aku mohon kepada kamu dengan keberkatan. Ni panggil tawasul dengan nama-nama Allah. Aku mohon kepada kamu dengan semua nama-nama kamu yang kamu namakan diri kamu. Pertama. Ataupun semua nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba kamu, yang engkau turunkan dalam kitab kamu, ataupun yang engkau istasarta bihi fi ilmil ghaib indaka. Ada juga nama-nama Tuhan yang engkau simpan di sisi engkau dalam ilmu ghaib. So kita tengok kat sini, nama Allah ada 3 kategori. Satu, benda yang Allah namakan diri dia. Baik, ya Allah namakan diri dia dan Allah bagi tahu dekat para malaikat dia. Ada kedua, nama yang Allah bagi tahu dekat kita melalui Quran dengan sunnah. Au anzaltahu fi kitabik. Yang tu yang kita tahu, yang kita sebut yang hari ni. Dan ada yang ketiga, au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama-nama yang kamu sembunyi dalam ilmu ghaib di sisi kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaulah nama tu 99 sahaja, maka pasti Nabi tak akan sebut macam ni. Tapi Nabi tahu hakikatnya, yang kita tahu sekarang melalui nas, yang kita tahu nama-nama Allah yang 99, yang kita selalu sebut 99 Asmaul Husna ni, dia hanyalah sebahagian daripada satu kategori daripada 3 kategori lain nama Allah. Sebab nama Allah ada yang Allah bagi tahu pada malaikat, ada yang Allah bagi tahu pada kita melalui kitab dia, dan ada juga benda yang Allah simpan di sisi dia. Maka Nabi kata, aku mohon dengan kesemua-semua nama yang dalam setiap kategori. Maka kat sini menunjukkan bahawasanya yang Nabi kata inna lillahi tis'an wa tis'in tu hanyalah mewakili sebahagian nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Dan itu sahaja yang wajib kita pelajari. Dan orang yang dapat buat benda ni, man ahsaha dakhala jannah, yang 99 ni. Siapa-siapa yang tahu. Lepas ni kita dah belajar fiqh asmaul husna, insya-Allah tuan-tuan masuk syurga. Saya bagi garanti. Macam hello ustaz, hang pun belum tentu. Kita akan tengok apa maksud ahsaha ni tadi. Cumanya kaedah ketiga. Tadi kita kata pertama, nama Allah tauqifiyah, tak boleh kita masuk campur. Yang kedua, nama Allah semuanya baik, bukan setakat baik, yang terbaik, tak ada yang lebih baik daripada nama Allah. Dan yang ketiga apa dia? Nama Allah tidak terbatas. Sebab apa-apa sahaja Nabi kata yang engkau simpan dalam ilmu ghaib, so kita tak tahu bilangan, dari sudut bilangan kita tak tahu, tapi kita pasti nama Allah jauh lebih banyak daripada 99 yang kita tahu. Sebab 99 hanya mewakili satu bahagian daripada 3 bahagian, ketiga kategori nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Maka Imam Nawawi sebut tadi wattafaqal ulama ala anna hadzal haditsa laisa fihi hasrun li asma'ihi subhanahu falaysa ma'nahu annahu laisa lahu asma'un ghaira hadhihi 99 wa innama maqsud al hadits anna hadhihi 99 min man ahsaha dakhala al jannah. So Imam Nawawi kata apa? Hadis ni, dalam dua hadis ni maka kita boleh buat beberapa kesimpulan. Pertama, nama Allah lebih daripada 99. Sebab ada yang nama yang Allah tak bagi tahu pada kita. Baik. Tapi apa 99 ni, apa cerita dia? 99 ni termasuk dalam janji Allah. Siapa-siapa yang ihsa, kita guna dulu perkataan ihsa ni tadi, sebab kita tak mau pergi lagi, tak mau bincang lagi. Siapa-siapa yang ihsa 99 nama ini, maka dia akan dapat janji Allah SWT, dapat masuk syurga. So 99 ni, daripada sekian banyak nama-nama Allah SWT, ada 99 nama yang Allah janji. Kamu tahu benda ni, kamu buat mengikut tuntutan nama ini, maka dakhalal jannah. Nabi kata kamu akan masuk syurga. So banyak tu tak apalah, yang penting kalau kita betul-betul nak buat amalan kita kena pastikan amalan kita tidak kontradik dengan mana-mana tuntutan yang datang daripada 99 nama Allah yang kita tahu ni. Baik. Kemudian tiada dalil sahih menyatakan 99 nama. Maksudnya dekat sini apa? Mungkin tajuk ni headline ni agak confusing. Tadi kita kata 99 ni tak ada pula dalil sahih 99. Maksudnya apa? Tak ada satu hadis yang dia cerita, orang panggil sard. Sebab kita akan tengok satu hadis yang ni yang dibawa kat sini. Bila sebut man ahsaha dakhalal jannah huwallahu alladzi la ilaha illahu, start dia akan kira ar-rahman ar-rahim malikul qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar semua sampai. Tak ada hadis macam tu. Maksudnya hadis yang senaraikan, dalam satu hadis dia senaraikan semua nama-nama Allah, tak ada. Yang satu pun yang sahih. Baik, yang kita tahu 99 nama Allah ni macam mana? Itu merupakan istinbat ataupun istiqra' para ulama. Ulama bila dia tengok nusus ni, dia tengok hadis ni, dia tengok nusus ni, dia kumpul cukup 99. Itu. Maksudnya kalau kita tengok macam hadis yang bawah ni kan, dalam satu hadis dia cerita semua nama Allah. Hadis tu tidak sahih. Bahkan sebenarnya yang sahihnya apa? Maksud dia, nama dia mungkin sahih, tapi daripada mana kita dapat? Kita dapat daripada istiqra' dan istinbat para ulama, bukan daripada hadis ni. Sebab hadis ni riwayat dia apa? Dhaif. Dan Imam Tirmizi disebut kata apa? Walaysa lahu isnadun sahihun. Isnad dia. Dan tak semestinya sanad sahih. Kat sini kita kena tengok, benda ni kena bincang dalam forum yang lain. Tak semestinya sanad itu tak sahih, maka maksud dalam hadis tu tak sahih. Hadis, kita sekali lagi kita kata hadis dhaif ataupun tak sahih, dia merujuk kepada apa tuan-tuan? Dia merujuk kepada masalah dari sudut periwayatan. Belum tentu mesej yang disebut dalam tu tak betul. Sebab tu kita kata hadis dhaif ada kedudukan dia. Ada kedudukan dia. Walaupun tak sama dengan hadis sahih. Jangan pula sama pula kata dhaif pun boleh pakai juga. Kalau lah semudah itu, maka apa faedahnya ada hadis sahih? Tak, pasti akan ada beza. Tapi tidak boleh pula semudah-mudah nak kata dhaif sama dengan maudhu', buang je. Tak. Bukan macam tu. Dhaif ada kedudukan dia sendiri. So kat sini kita kata dari sudut periwayatan tak betul. Dhaifnya tak berapa kuat, tapi nama-nama Tuhan yang kita tengok dalam ni betul ke tak? Betul. Daripada mana dapat? Ulama-ulama yang simpan. So bukannya daripada kalam Nabi. Tapi ulama-ulama dikumpul sana, dikumpul sini, dikumpul sana, dia senaraikan 99. Baik, apakah maksud menghafaznya sehingga dapat masuk syurga? Janji masuk syurga merupakan satu janji yang sangat besar. Kelihatan terlalu mudah untuk masuk syurga, cukup dengan menghafaz 99 nama. Hakikat ini merupakan satu salah faham yang nyata. Hakikatnya tidaklah semudah itu. Syurga tidaklah terlalu murah sehingga harganya hanya sekadar hafazan 99 nama. Baik, kita kata kalau dah sekadar menghafaz, pasti yang paling awal masuk syurga ialah Jemaah Arkam lah kot, kalau kat Malaysia ni. Sebab dia buat nasyid tu tak? Sebab dia yang hafal dulu. Kita pun pakai terhutang budi dengan geng-geng dia. Betul tak? Tak. Berapa banyak kita terhutang budi dengan puak-puak Arkam yang kemudian jadi Global Ikhwan. Kemudian dia jadi apa pula sebelum tu? Rufaqa. Lepas tu tak tahu lah, lepas tu dia qazah dengan Nabi, mungkin tak jumpa nama lagi lah kot. Katakanlah sekadar menghafaz. Kalau sekadar menghafaz. Dan begitu juga kita kata, apa-apa saja ilmu, kalau sekiranya dia hafaz tanpa ada sebarang amal, maka dia hanya akan jadi, orang panggil apa? Hafazan semata-mata, tanpa akan memberi manfaat pada si penghafaz tu tadi. Baik, Ibn Hajar dalam hal ni dia kata apa?
Dia kata waqala Ibnu Atiyah ma'na ahsaha 'addaha wa hafizaha wa yatadammu dhalika al-iman biha wa ta'zim laha wa raghbah fiha wal i'tibar bi ma'aniha. Wa qala al-Asili laysa al-murad bil ihsa' 'adduha faqat لأنه قد يعدها الفاجر وإنما المراد العمل بها. وقال أبو نعيم al-Asbahani, panjang. Maka menghitungnya, mengiranya, menghafaznya beserta dengan keimanan pada nama tersebut dan tunduk kepadanya serta mengambil pengajaran daripada maksud-maksud. Oh, ni terjemahan ni tak amanah ni. Tak habis ni. Betul lah, betul. Entah buat ke? Baik, so kita nak kata apa? Walaupun kalimah ahsaha itu maksudnya menghafaznya, mengetahuinya, tapi adakah itu yang dimaksudkan dekat sini? Kita kata tak. Para ulama kata bukan itu maksud dia. Sebab syurga bukan semudah itu seperti mana kata pengarang ni tadi. Bukan semudah itu. Kita hafal, kita masuk syurga. Bahkan maksud kita mengetahui, maksud kita menghafaz, maksudnya kita faham apa dia. Sebab sepatutnya sekiranya kita betul-betul faham, yang mana fahaman kita dan pengetahuan kita dan hafazan kita menepati yang sepatutnya. Sepatutnya bila kita faham dengan sebenar-benar kefahaman, bila mana kita hafal dengan sebenar-benar penghafalan, dan bila mana kita betul-betul tahu dengan sebenar-benar tahu, dia pasti akan melahirkan amal pada kita. Dan amal itu yang akan menjadi penyebab kita masuk syurga. Tapi kalau kita hafal, tapi hafalan kita tidak melahirkan apa-apa kesan daripada hafalan itu, adakah terkandung dalam janji ini? Kita tetap. Maka bila Nabi sebut tentang orang panggil apa? Best practice of hafalan. Orang yang hafal, kemudian dia faham. Kemudian bila mana dia faham, dia hafal betul-betul, pasti dan pasti benda itu akan menggerakkan sesuatu dalam hati dia, dan dia akan menghasilkan amal fizikal dia. Dan benda itu yang akan masuk syurga. Benda itu yang akan membawakan orang masuk syurga. Kan Allah kata dalam Quran, dulu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim itu kalun. Dia kata apa? Wa idza, Allah kata cerita orang yang beriman. Sifat orang beriman apa dia? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Orang yang beriman bila dia dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ada kesan dia. Apa dia? Zadatuhum imana. Iman dia akan bertambah. Baik, hari ini kita orang beriman. Baik. Berapa banyak kita bila kita dengar je ayat Quran, kita akan rasa sesuatu dalam hati kita. Ataupun bila kita dengar Quran dalam radio dalam kita cakap telefon, tutup dululah. Ataupun kita sembang dengan kawan kita kat sebelah. Baik. Sekarang ni ada dua kemungkinan. Kita beriman ke tak? Kita beriman. Tapi Allah kata orang beriman kalau dengar ayat Quran, iman dia akan bertambah. Baik. Ada tak orang beriman kalau dengar iman dia tak bertambah? Kita lah. Tak, kebanyakan orang benda kita dengar ayat Quran tak ada apa pun, tak ada masalah pun. Dengar ayat Quran kira buat ringtone je. Lagi musibah. Lepas tu mula bunyi dalam tandas, kacau. Berapa ramai? So adakah ayat Quran menipu? Ayat Quran kata orang beriman kalau dengar ayat Quran pasti hati dia akan bergetar. Baik, kita beriman tapi kita dengar ayat Quran tak ada rasa apa pun. Tak, dia buat keputusan dia tak beriman. Jangan sabar-sabar. Seminar sampai petang lagi. Lepas seminar pakai tak beriman, kacau. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya iman ni dia ada peringkat dia. Dia ada peringkat dia. Walaupun kita kata kita beriman, tapi keimanan kita tak sampai lagi maksud keimanan yang Allah sebut dalam ayat tu tadi. Sebab bila mana dah capai benda tu, kesan dia akan lahir. Dan macam ni juga, kita hafal, memang kita hafal, tapi adakah kita hafal seperti mana sepatutnya? Seorang yang menghafal, yang memahami, bila mana dia faham Tuhan dia maha melihat, dia tak akan buat sesuatu yang haram walaupun duduk seorang-seorang. Bila mana dia tahu Tuhan dia maha mendengar, dia tahu, maka dia akan lahirkan satu benda yang dia tak berani nak mengumpat walaupun orang yang diumpat tak dengar, sebab dia tahu Tuhan dia mendengar. Bila mana dia percaya yang Tuhan dia tu maha azab pedih, maha mengazab, maka dia takkan berani langsung buat dosa sebab dia tahu azab Tuhan maha pedih. Itu yang sepatutnya. Tapi kita, berapa ramai yang kita tahu benda tu, tapi kita kadang-kadang kita buat juga maksiat. Jadi adakah orang panggil hadis tu tak betul?
Kita kata bukan. Tapi yang dimaksudkan ialah gambaran yang paling sempurna. Yang sebab tu kita kena usaha untuk sampai ke tahap tu. Maka iman itu juga berperingkat, seperti mana ihsa ataupun memahami, beriman, menghafaz juga berperingkat. Kita tahu, alhamdulillah, tapi tak selesai dengan cara tu. Sampailah kalau betul-betul pemahaman kita boleh melahirkan amal dalam diri kita. Itu yang akan terkandung dalam janji Allah masuk syurga ni. Baik. Seterusnya penyelewengan dalam nama-nama dan sifat Allah. Tuan-tuan, pukul berapa dah? 5 minit lagi. Dalam sejarah Islam, umat Islam berpecah dalam soal tauhid, bukan dalam masalah uluhiyah. Kita tahu secara mudahnya pembahagian tauhid kepada 3. Kita ada uluhiyah yang membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Maksudnya apa? Uluhiyah ialah dia bercerita tentang Allah ini Tuhan dan kita hanya berhak untuk sembah Allah semata-mata, bukan sembah yang lain. Dan yang kedua, kita ada rububiyah yang menceritakan tentang hubungan Allah dengan kita, yang mana lepas kita sembah Allah, kita kena percaya yang hanya Allah sahaja yang menguasai dunia ini, yang memberi rezeki kepada kita, yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh memberikan kesembuhan kepada kita, yang boleh memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita kata apa? Asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. 3 benda ni merupakan komponen utama dalam tauhid kita. Walaupun mungkin terminologi ataupun istilah-istilahnya berbeza, tapi ini perbicaraan yang secara umumnya. Dan umat Islam, kita tak cerita orang yang kafir ni. Kita cerita sama-sama Islam, kita tahu ada perpecahan ataupun perselisihan faham di kalangan aliran-aliran akidah yang ada dalam agama kita, yang semuanya intisab ataupun yang katakan perpecahan dalam agama lah. Orang panggil sama-sama Islam ni. Dia tidak berlaku dalam masalah uluhiyah. Selagi mana dia tu Islam, dia akan percaya yang Allah ni semata-mata untuk disembah. Tak ada benda yang lain yang disembah. Sebab kalau dia percaya ada Tuhan lain untuk disembah, pasti dia bukan Islam dah. Baik. So kalau orang Islam, dia mesti akan sepakat. Tak kira lah dia tu Salafi, dia tu Asy'ariyah, dia tu Maturidiyah, dia tu Jahmiyah, baik, dia tu Mu'tazilah, dia tu Syafi'i. Bukan, janganlah potong steam. Syafi'i fiqh je. Ni nak cerita pasal aliran akidah. Ada orang dia bagi package. Kita Syafi'i, kita mesti Asy'ari, kita mesti kena tarikat. Kita kata ni Maidin ni. Beli secara wholesale ni. Bukan. Nah, ini cerita pasal akidah. Baik, kita tahu ada aliran-aliran dalam masalah akidah. Kan? Kita ada Asy'ariyah, kita ada Maturidiyah. Jangan tanya saya, tanya Ustaz Abdullah Yasin petang ni. Saya tak mau jawab, takut. Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita ada Hanabilah ataupun yang kita sebut sebagai Salafi ataupun Wahabi. Sebutlah apa pun, bubuhlah nama pun. Kita ada pelbagai aliran semua ni. Semua ni dia orang bersatu dan tak ada masalah dalam masalah uluhiyah. Sebab semua tahu Tuhan siapa dia? Allah. Tak ada orang yang sembah selain daripada Allah. Kalau dia sembah selain daripada Allah, maka dia terkeluar daripada daerah Islam tu by default. Kemudian semua sepatutnya secara umumnya setiap aliran ni memang promote idea yang hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai bumi, yang memberi rezeki, yang menyelamatkan, yang menjadi penyembuh, yang mentadbir alam. Tak ada orang selisih dalam masalah tu. Orang kata ni ustaz, dia ni Asy'ariyah tapi dia pergi tawasul dekat dia ataupun dia pergi minta dekat kubur Habib Noh kat Singapura. Kita kata tak, itu bukan ajaran Asy'ariyah. Itu ialah ajaran dia. Dia tak tahu dia belajar apa mungkin. Lepas tu dia belajar AdMac mungkin jadi macam tu. Tak tahu. Tapi kita kata aliran Asy'ariyah tak pernah promote benda tu. Aliran Asy'ariyah tidak pernah promote meminta kepada ahli kubur. Tak, Asy'ariyah bukan perbicaraan yang macam tu. Sebab semua aliran sepakat masalah apa panggil ni? Masalah rububiyah, masalah siapa yang mentadbir bumi, siapa yang orang panggil pemberi rezeki dan sebagainya ialah Allah. Maka dalam masalah uluhiyah kita tak pernah berselisih pendapat. Dalam rububiyah kita tak pernah ada masalah. Cuma dalam masalah asma wa sifat. Bila masuk asma wa sifat, kat situ start orang panggil apa? Percanggahan antara satu aliran dengan satu aliran yang lain dalam cara approach untuk memahami, antara memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah. Maka setiap aliran akan ada approach masing-masing. Setiap tu aliran yang cenderung untuk tafwid ataupun untuk menyerahkan bulat-bulat maknanya kepada ilmu ghaib, maka dia kata dia tak faham. Tak apalah. Kata sifat Tuhan ada tangan. Apa maksud tangan? Tak tahu. Tangan sih, apa maksud tangan? Bidah. Ada golongan yang dia cuba mentakwilkan ayat ataupun dia cuba untuk
manipulate ayat tu. Dia kata walaupun tangan bukan tangan Syekh. Betul? Tangan ni bukan. Ente kena faham dengan jiwa. Ni perkataan ni, tangan. Bukan Syekh, bukan. Dia ada benda something. Macam mana? Kita tak sampai lagi tahap. Ada golongan yang macam tu. Ada golongan yang pertengahan. Yang mana dia kata maksud tangan kita faham. Kita faham ya Dul. Tapi tangan Allah macam mana? Oh tu tak tahulah. Itu tak tahu. Tangan Allah kita tak tahu. Tapi maksud perkataan tak alik ngan ni. Tangan kita tahulah tangan. Tak, tangan. Ada yang golongan macam tu. Yang approach-nya berbeza-beza. Ada yang kata Allah tak ada sifat. Mana ada sifat-sifat Allah ni? Mengarut semua ni. Seperti mana? Jahmiyah. Yang langsung menafikan semua sifat Allah. Maka isu masalah Jahmiyah ada kepada uluhiyah? Ada kepada rububiyah? Tak. Isu Jahmiyah pada asma' wa sifat. Maka isu asma' wa sifat adalah isu yang menyebabkan perpecahan. Dan kita faham bila menunjukkan perpecahan maksudnya isu ni isu besar. Di mana semua orang pakai serius berfikir. Macam mana approach yang sebenarnya? Maka Asy'ariyah dengan segala upayanya dia cuba mempersembahkan metodologi yang paling tepat untuk memahami sifat Allah. Dan semoga Allah rahmati para ulama-ulama Asy'ariyah dan semoga Allah tingkatkan darjat mereka dalam syurga. Dan ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Hanabilah, mereka cuba membentangkan metodologi yang paling tepat dalam ijtihad mereka yang mengikut istinbat daripada Quran dengan sunnah. Maka semoga Allah ampunkan dosa mereka dan Allah tinggikan darjat mereka dalam syurga. Semuanya berusaha untuk panggil apa? Mengenal nama dan Allah dengan cara yang paling baik. Maka perpecahan ini tak sepatutnya menjadi titik untuk kita start kafir mengkafir. Sebab kita ada 3 komponen, 2 kita bersatu. Satu je ada masalah sikit. Kenapa perlu besar-besarkan yang satu ni? Sedangkan kita sepakat dalam masalah yang lebih besar, yang banyak, iaitu uluhiyah dengan rububiyah. Itu poin dia tuan-tuan nak ceritanya, jangan bala. Kita mungkin ada preference. Kita rasa yang ni betul. Fine. Kita rasa sifat 20 tak cukup komprehensif. Ya Allah, belajarlah cara bukan sifat 20. Ada orang kata sifat 20 paling baik. Yang ni mungkin tak baik sebab perbahasan dia terlalu simplistik dan tak jelira. Ni Switzerland punya belah. Tidak jelira. Saya pun tak nak terjemah. Kau nak jelira ni? Ada orang Kelantan tak kat sini? Tolong saya. Tidak lawas. Nampak macam agak-agak nampak macam toilet sikit kan. Tapi itulah kot kalimah paling dekat sekali. Nak kata kadang-kadang kata, "Oh, senang lah tu nama Allah." Allah. So perbahasannya, mainlah. Ya Allah. Sudah 10.30. Oh, habaq je lah. Baik. Maka kita kena berhenti sebab permit dah tamat. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas ni metodologi ahlu sunnah dalam memahami nama-nama Allah. Dan kita akan sambung lagi sampai kepada insya-Allah sampai al-mutakabbir. Sampai berapa? Syekh Masri? Rehat. Masuk balik berapa balik rehat? Oh, okey. Insya-Allah. Baik, kita akan sambung selepas ni dengan metodologi ataupun prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh ulama ahli sunnah dalam mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khairal jazaa kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan berehat sehingga jam 10.50. Jadi kita